Apa maksudnya ini kepada perkembangan politik di Sabah? Bersama saya di talian ialah saudara Saad Awang Damit, merupakan penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum, selamat tengah hari saudara Saad. Waalaikumsalam. Tengah hari. Mungkin kita dapat fahami, katanya ini adalah langkah pertama sebelum lebih ramai lagi adun akan keluar dari parti dan juga akan menyebabkan perubahan parti pemerintahan di negeri Sabah. Bagaimana itu mungkin berlaku kalau dilihat daripada segi peratusan dan juga jumlah komposisi adun, ianya agak jauh berbeza dan tidak tipis di situ. Pada pandangan saudara Saad, bagaimana mungkin adanya lebih banyak lompat parti selepas ini? Ya, kalau kita lihat senario itu hari ini, mungkin boleh berlaku ataupun sebaliknya. Tapi kita boleh berbalik kepada landscape politik Sabah setelah PRU 14 baru-baru ini, di mana kita dapati tidak ada parti-parti, single parti yang menang secara mutlak untuk menubuhkan kerajaan. Jadi kerajaan waktu itu ditubuhkan atas gabungan beberapa parti yang lain seperti Warisan, APCO, DAP, PKR bergabung dapat membentuk satu kerajaan. Jadi kerajaan macam ini bukan satu kerajaan mutlak yang dimenangi oleh parti-parti single parti dalam pilihan raya dan sehingga tidak mendapat two-third majority bagi parti itu. Jadi dalam keadaan begini kita sudah nampak, kita bayangkan bahawa kerajaan yang seperti ini, apatah lagi apabila berlaku krisis perubahan, lantikan ketua menteri yang hingga 2 orang, 1 dibata dan sebagainya. Jadi kerajaan seperti ini, pada pandangan saya, dia adalah satu kerajaan yang fragile. Kerajaan yang tidak begitu kukuh daripada mula lagi. Jadi akhirnya parti dalam kerajaan ini, Warisan, tidak dapat menguasai sepenuhnya sebagai kerajaan dan mereka juga terpaksa menjaga parti-parti yang lain. Dan oleh kerana ada pengorbanan lompat parti pada peringkat awalnya, dan terus terbentuk kerajaan. Jadi kita mesti memikirkan bahawa orang yang lompat parti yang melompat bergabung dengan Warisan itu membentuk kerajaan, itu adalah satu pengorbanan yang besar bagi individu itu, bagi wakil rakyat dan juga parti itu. Jadi kenyataan bahawa ini adalah satu perkara yang biasa dalam politik Sabah untuk ahli Dewan Undangan Negeri untuk lompat parti, kerana itu berlaku sejak mungkin lebih hampir 30 tahun yang lepas. Akan tetapi rakyat juga sudah berubah. Bagaimana sentimen rakyat di Sabah kerana mereka melakukan sesuatu pada PRU yang lepas dan juga dengan mengambil kira apa yang dikatakan oleh ahli politik demi kepentingan rakyat di kawasan, bagaimana hakikatnya sentimen rakyat di bawah sana melihat percaturan ahli politik ketika kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga ketidaktentuan ekonomi? Saya berpendapat soal perpaduan dalam parti itu perkara kedua. Tapi saya nampak pertukaran lompat-lompat ini pernah berlaku di dalam sejarah politik Sabah. Dan ia kebanyakannya oleh faktor ketidakpuasan. Itu yang satu. Yang kedua pula, kemungkinan yang lompat itu barangkali pengorbanan mereka yang besar itu tidak berbanding apa yang mereka dapat sekarang. Mungkin juga itu. Dan dalam isu COVID-19 ini saya pikir orang politik dia melihat ini perkara yang berbeza. Politik dan isu penularan COVID-19 ini. Bagi mereka itu ialah satu virus, tetapi ini satu masa depan mereka. Saya pikir itu. Dalam politik Sabah, persepsi masyarakat lompat ini bukan perkara baru. Tetapi setiap parti yang fragile tentulah tidak memberikan keyakinan kepada rakyat Sabah. Persepsi rakyat tempatan, saya pikir mereka akan menyokong apabila kerajaan itu di bawah kerajaan pusat. Ini mereka confident. Ini meyakinkan kepada rakyat. Apabila kerajaan itu sebagai satu kerajaan bebas independen, pembangkang dalam pilihan pusat, tidak ada keyakinan kepada rakyat. Jadi ini saya pikir sentimen yang ada dalam rakyat hari ini kerana rakyat Sabah berpengalaman hidup sebagai kerajaan yang
sebagai kerajaan pembangkang di tingkat persekutuan lebih 9 tahun dulu, dan mereka mengalami ini dan mereka tahu apa yang sepatutnya yang pernah dirasai. Jadi sentimen inilah yang ada dalam masyarakat hari ini. Jadi tambahan pula, kerajaan yang fragile sekarang ini dia boleh bertukar pada bila-bila masa. Dia kira-kira lah bilangan adun yang begitu banyak kita perlukan dan perlu 16 orang lagi. Saya fikir ini bukan satu perkara yang rumit, kerana lebih dari itu pun boleh berlaku. Lebih daripada 16 adun itu pun boleh berlaku. Saudara Saad, itu mungkin kita akan tunggu dalam perkembangannya dalam masa-masa yang mendatang. Rakyat juga menunggu. Terima kasih Saudara Saad. Awang Damit merupakan analisis politik dari Universiti Malaysia Sabah.